الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih kepada upacara majlis, iaitu yang mewakili daripada Al-Huda Channel. Terusnya lagi ahli jawatankuasa mereka semua yang sudi menjemput hamba untuk memberi sedikit tausiah di sebelah petang ini. Utamakan sekalinya ialah amat seru kepada muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat, hadirin hadirat yang ada berserta di dalam ruangan ini. Alhamdulillah, kerana di tiap-tiap petang pada jam pukul 2 Tesing Al-Huda Channel salah satu memberi upacara siaran langsung tentang taklim agama ataupun memberi pengertian tausiah yang sakup paut tentang hak agama. Alhamdulillah, kita banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan iaitu Allah Taala sajalah yang menggerakkan kita, mendorongkan hati kita dan juga menjaga semua kebutuhan kita dan hajat kita, wa'ima di segi cara hidup harian kita yang terpilih sebagai nikmat dan juga rahmat pemberian Allah Ta'ala yang tak terhingga bagi kita selaku sebagai mukmin. Maka sewajarnya bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beriman kepada kitabullah dan juga beriman kepada Nabi dan seterusnya, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam arti kalimah syukur itu memberi arti yang begitu panjang. Kerana tak lain tak bukan bagi seseorang hamba manusia ni nak lancar dalam hidup, nak baik dalam hidup, nak berkat dalam hidup, nak bertuah dalam hidup, nak beruntung dalam hidup, berarti orang itu kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sekadar dengan kata dengan lidah kita saja yang kita sering mengucap alhamdulillah, ataupun dengan sebut kata Allahu Akbar walillahil hamd dan sebagainya, beberapa ucapan yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lagi daripada tu, kita kena tunjuk lagi, iaitu amalan-amalan yang berbentuk gerak-geri kita, tingkah laku kita, kedudukan kita, lancar cara hidup kita di tiap hari, dalam bentuk kata orang ni adalah orang yang jujur dan juga terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana budi yang Allah Taala jadikan kita itu tak dapat nak dibalaskan dengan harga wang pitih ataupun perkara-perkara benda apa sekalipun. Maka Allah Taala mintanya sekara je daripada kita, iaitu kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam lingkungan kata mengabdikan diri kepada Allah Taala itulah mengandunginya sakup paut juga ialah tentang benda, iaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya lagi ialah selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi besar kita, sebagai penghulu kita, sebagai tempat tiru tauladan, tempat contohi, sebagai cermin, memberi sinarai bagi kita, mendorong kita, mempelora jalan bagi kita untuk kita hidup lebih berkat lagi di dunia ni dan juga akhirat. Maka sewajarlah bagi kitanya banyaklah kita mengucap
selawat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu bapa dan juga para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala yang menyaksi dalam ruangan ini. Alhamdulillah, kita di hari ini kita masih duduk lagi di dalam bulan yang mulia, yang kita anggap kata bulan lu mulia bagi orang Islam, iaitu bulan Rabiul Awal, iaitu bulan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Nabi Muhammad itu banyak perkara yang kita nak membicarakan. Jadi tak puaslah bagi kita untuk nak kita ambil mentauladani apa-apa perkara yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kira di tiap-tiap sudut kehidupan kita, waemo harian kita, waemo cara tindak tanduk kita, waemo cara cari makan kita, waemo cara ibadat kita, maka itu kita berbuntuh berhajat kepada jalan tunjuk ataupun contoh yang mana dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Nabi Muhammad itu adalah salah satu yang paling besar sekali, yang jadi benda yang kita kena ikat, ambil tambak hidup sekali dengan kita seumur, iaitu tauladan daripada dia, dan kita ni betul-betul cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara kita nak siapa lakah pergi kepada tahap kata cinta kepada Nabi ataupun kasih kepada Nabi, dari segi bahasa yang kita sebut, kita kata cinta ataupun rindu. Kalau kecek betul-betul lurah kampung kita agak kita kata kasih ke Nabi, nak sapa kepada kasih ke Nabi, memang ada orang panggil ada tekad-tekad dia. Ada tekad-tekad dia. Jadi kita kena betul diri kita ni adalah orang yang kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi. Jadi kita mikir mudah-mudah, bolehkah kita ni nak kasih kepada seseorang dengan tanpa kita kenal, dengan tanpa kita tengok wajah dia, dengan tanpa kita orang panggil kenal betul benar supaya dengan kita kenal dengan guru kita. Kalau dengan guru, dengan saing, munasabah lah kita kata kita royak atau kita kasih ke dia. Kerana guru dengan saing, kerana kita kenal dia, kita tengok dia, kita tilik dia, kita tengok tingkah laku dia, benda tu mengikatkan hati kita kasih ke dia. Kadang-kadangnya kita kasih kepada satu-satu orang yang kita tak kenal, ada juga. Tetapi apa kita kasih ke dia? Kerana kita tahu latar belakang dia, kita tahu apa ni sejarah kehidupan dia, baru kita kasih ke dia. Habis itu munasabah lah pada bulan ni, kita nak tambah lagi, kita ni lebih cinta dan juga kasih kepada Rasulullah. Maka kita cuba tinjau, tengok beberapa cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tu lebih berasa erat dan rapat, lepas tu berasa kasih ke Nabi. Kerana apa? Kerana orang yang kasih ke Nabi lah yang dapat duduk sekali dengan Nabi. Orang yang dapat boleh duduk sekali dengan Nabi adalah orang yang kasih ke Nabi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda, dia kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan duduk pada hari akhirat esok sekali dengan sesiapa dia yang dia kasih. Kalau kita pergi kasih kepada satu-satu orang, maka kita akan duduk sekali dengan orang itu. Kalau kita kasih kepada si anu, berarti kita akan duduk dengan si anu, dengan fulan pada hari akhirat esok. Maka berartinya kita nak buat balas mana kita tu boleh duduk dengan Nabi. Berarti cara pendek keceknya adalah kita kena bina kita tu jadi kasih ke Nabi.
barulah kita boleh duduk sekali dengan Nabi. Orang yang duduk dalam suti rumah, kalau tanpa kasih sayang, dia berasa sepik nak duduk tak boleh. Dia berasa duduk tak tenteram. Dia berasa tak bahagia. Tetapi apa dia boleh duduk sekali, kerana dia ada perasaan mesra dan cinta pergi mari. Kasih mesra. Habis itulah dia boleh duduk sekali. Oh ni kita ambil mafhum mudah-mudah. Boleh duduk sekali kerana kasih. Dah habis kasih, dia tak boleh duduk sekali. Begitu juga kita dengan Rasulullah. Berarti kalau kita tu nak duduk dengan Nabi, kita kena tulen kasih ke Nabi. Betul-betul kasih ke Nabi. Pak orang ni, dia nak kasih kepada orang ni, adalah orang tu dia kena kasih ke kita. Orang panggil feedback click. Ni cara tekak mudah-mudah yang kita faham. Apabila orang tu kasih kita, dengan sendirinya kita tu akan kasih ke dia. Kita juga serupa. Kalau kita tu kasih ke orang, berarti orang tu akan kasih kita. Habis tu satu benda ni orang panggil fitrah lagi. Kalau kita tu betul benar dengan orang, orang pun akan betul benar dengan kita. Kalau kita tu beramanah dengan orang, orang pun akan beramanah dengan kita. Kalau kita tu jujur dengan orang, orang pun akan jujur dengan kita. Ini lumrah. Habis tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia cukup-cukup kasih ke kita. Ni ibu bapa ataupun sedang dengar yang dengar di rumah, kita kena yakin dan tahu jelas bahawa kita ni salah seorang yang Rasulullah kasih. Saya tak ada nak akik contoh banyak, kerana banyaklah di antaranya contoh-contoh daripada hadis-hadis Nabi. Banyak kalinya Nabi sebut tentang umat dia, tentang umat dia, kerana dia kasih kepada umat dia. Sehingga Nabi ni akhir hayat, riwayat terakhirnya Nabi ni, waktu ketikanya dia nak meninggal dunia ni, ketika dia nak wafat daripada dunia ni. Jadi dalam hadis tu nampaknya mulut Nabi ni duk gerak, tapi suara tu dah tak dengar. Mulut ni duk gerak, tapi suara tak dengar. Maka Ali karramallahu wajhah, iaitu menatu kepada Nabi, iaitu suami kepada anak puteri dia yang tercinta sekali, iaitu Siti Fatimah. Dia pergi tahan ke telinga di mulut Nabi, nak dengar kata apa. Maka apabila dia pergi tahan dekat, dia nak sebut apa? Nabi sebut kata ummati, ummati, umatku. Arti apa di sini? Memberi istighna nak kita faham bersama bahawasanya baginda Rasulullah ni kasih ke kita tu lebih daripada apa-apa lagi. Dia tak ada sebut tekah tu kata Aisyah ke, bini aku ke, anak aku ke, cucu aku ke, sahabat aku ke, tetapi kelimah yang mencakupi semua umumnya, Nabi sebut kata umatku, umatku. Ini memberi arti kita faham bersama bahawa suatu Nabi ni cukup kasih. Dan tekah dia belum daripada suara dia dan tak musik dan dengar dia biasa sebut kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata aqr, maknanya apa? Suruh sebut, sampaikanlah salatan wa tasliman ila ummati, ala ummati. Suruh sampaikan selawat dan salam aku ni kepada umatku. Ini baginda Rasulullah. Kita ni bertuah betul, bertuah benar, bertuah besar. Kenapa? Kita ni Nabi biasa berdoa dah untuk nawi kita ni selamat dan sejahtera. Selawat ni nawi rahmat ke kita, salam ni nawi sejahterakan kita, untuk kita selamat di dunia ni dan selamat di akhirat.
Ni doa Nabi kepada umat dia. Habis kata umat Nabi Muhammad ni semua akan masuk syurga. Dalil mana kita kata gitu? Dalilnya Nabi biasa kata, kullu ummati dakhalal jannah. Nabi kata semua umatku ni akan masuk syurga berlaku. Habis ingat ibu bapa, hani Nabi. Semua umat aku akan masuk syurga semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kita dengar sekat tu, hebatnya, kita akan masuk syurga. Jadi tak ada wak kait kena. Ada lagi. Nabi kata, illa man aba. Malaikat siapa yang enggan. Maksud apa aba? Orang yang enggan. Kalau kecek bahasa kampung kita, orang panggil orang kerakai, orang tak dengar. Tak dengar orang. Tu maksud kata abah, enggan. Suruh anak kita kata awek ambil duit 10 kok ni, tolong pergi beli tepung orang kelik di rumah mari. Ada tetamu mari di rumah. Anak kita tak mau pergi. Ni orang panggil anak enggan. Mungkin ngaji kau start Quran malam ni, dia tak pergi. Kita panggil budak ni, anak kita ni enggan. Kita suruh anak koli kita, muakik bagi tu 3 kotak lagi awak masuk. Tiba-tiba dia akik sekotak je awak masuk. 2 kotak lagi dia tinggal hidup tengah hujan. Kita panggil anak koli ni abah, enggan. Sebab apa Nabi kata gitu? Kerana Nabi kata, lepas daripada Nabi sebut demikian itu, maka Rasulullah ditanya oleh sahabat Nabi. Sahabat ni nak jelas lagi. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa dia orang yang enggan tu? Orang degil tak dengar tu orang balas mana? Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, ataupun man ata'ani fahuwa fil jannah, wa man asa'ani fahuwa abah. Sesiapa dia yang dengar perintah aku, dengar turut apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang, maka orang ni akan masuk syurga. Mudah. Tetapi sebaliknya, kalau sesiapa dia yang durhaka kepadaku, berarti tak dengar aku, maka orang ni dibilai kata orang yang enggan. Orang yang enggan, mana dia akan duduk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta jauh daripada tu. Habisnya, katanya bagi kita tidak payah. Habis itu jangan putus harapan dengan rahmat Allah Ta'ala. Nabi ni sentiasa nak bantu dan tolong kita. Nabi ni cukup-cukup cinta dan kasih ke kita. Habis itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita banyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah kita ditarikkan di dalam Islam kita ni, suruh mencontohi dan juga mengkasihani kepada Rasulullah. Kerana Quran ni adalah kalamullah yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dan sampai ke kita. Maka Nabi Muhammad lah sebagai mentauladani, mencontohi. Habisnya Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya kepada dia tentang Nabi Muhammad, kata balah mana perangai Nabi, dia jawab, kana khuluqul Quran. Akhlak dia, perangai dia adalah perangai Nabi ni adalah Quran itu sendiri. Mana tu ni Quran sebiji yang berbentuk kalamullah yang kita dah baca. Tetapi Rasulullah adalah salah satu perintah Allah yang mari dari bentuk boleh jalan kita dah tengok. Contoh video buat. Jadi maknanya kita ni pekerjaan kita tahu dah kata plan kita ada. Kita contoh ada. Kalau buat maknanya tak boleh lari daripada contoh tu.
Mana kata exam mula-mula, orang panggil contoh kalau kita ngaji kanisa. Kalau masa dulu lah ni amo tak tahulah, kalau dulu dia nak suruh budak sekolah, anak sekolah dia buat klub kunhan lek bawah, dia buat contoh lek atas dulu kita tengok. Dia buat 2 campur dengan 2 ni sama dengan 4. 2 campur dengan 3 sama dengan 5. Maka budak tengok contoh situ, apabila dia wari cut dalam bawah. Cut dalam bawah dia warilah 2 campur dengan 5 jadi berapa? Mana kita lah hitung pandai kerana kita tengok contoh dah. Contoh dah lapis. Ya korenoh ya tak lari pada tu. Itulah kita. Maka kita ni gena tak gena pun seolahnya duduk dalam bilik periksa di hari ni. Kita ni duduk dalam bilik periksa. Semua kehidupan kita di bilik kata kita hidup di atas dunia ni adalah ibarat serupa dengan bilik periksa. Semua akan cek oleh Allah Ta'ala. Habis di hari ni buat tosok bagi kita duduk atas dunia ni adalah buat tosok. Ni honsop kita. Bilik periksa kita. Habis buatlah markah tu banyak, lepas tu kena. Contoh dah. Ya hok degil je, hok tak boleh buat. Kalau orang tu tak degil, dia boleh buat. Bukan benar payah kerana contoh dah. Kalau suruh buat dengan tanpa contoh tu payah. Misalnya kita suruh orang buat lah ni, mu buat satu benar. Benar ni, tak ada besok ada orang buat lagi. Mu buat. Bukan kapal terbang. Bukan kereta. Tapi satu benar ni nak. Tapi contoh tak ada. Kita nak pergi buat lah no. Ayah. Ada setengah mengaku. Tidak. Tuhan memudahkan. Wih contoh. Habis dalam Islam dia tak kena benda-benda payah. Habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda, dia kata apa ni? Yassiru wa la tu'assiru. Pemudahkanlah kepada orang, jangan jadi payah. Kerana benar sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah Ta'ala utuh, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat di atas dunia ni adalah bagai yang kita mampu boleh buat. Macam puasa kita boleh buat. Macam haji kita boleh buat. Macam semaya kita boleh buat. Kalulah manusia tak boleh buat, Tuhan tak suruh mula. Suruh puasa 7 hari berturut-turut, kita tak boleh buat. Habis tu dia suruh puasanya dia balik tengah hari, lek malam buka. Maknanya ni qada kita boleh buat. Habis tu Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini adalah caranya Islam bui ke kita tu jalan mudah. Habisnya kita kalau nak tengok balasan memang tak ada atas dunia ni. Memang tak ada atas dunia ni. Balasan hakikinya tak ada atas dunia. Kerana balasan hakikinya adalah setelah mana kita tinggal dunia ni. Itu balasan hakikinya. Habis kita kadang-kadang setengah-setengah orang ni, maaf yang amba nak sebut di sini. Kadang-kadangnya kita setengah orang kita nak barang tem lagi daripada barang hok sebenar. Ini silap kita. Orang panggil barang hok percuma, hok boleh. Barang konten. Jadi hingga sampai kita tu luput benda hok kita nak boleh. Umpamanya kita bela anak yatim. Kita bela anak yatim. Kerana pala orang bela anak yatim ni adalah serupa dengan 2 jari ni. Nabi kata duduk dengan aku ni. Maqam dia pada hari akhirat serupa dengan 2 jari ni. Tu balasan yang besar. Mana kata duduk mana? Duduk dalam syurga. Orang yang buat sanggup hidup kepada anak yatim. Maka pun peloidai daripada tu apa? Orang yang bela anak yatim tu adalah Tuhan tak mengurangkan harta dia. Bahkan Allah Ta'ala akan tambah lagi rezeki ke dia. Akan tambah lagi kebutuhan yang dia berhajat. Dan akan beri kemewahan dalam kehidupan ke dia.
Memang Tuhan menambah rezeki. Tetapi bimenya, satu benda yang kita silap niat orang panggil. Bela anak yatim bukan kerana Allah. Ada. Bela anak yatim bukan kerana Allah, tetapi demi untuk nak boleh barang ni selalu di atas dunia ni. Nak apa? Nak hasilnya di atas dunia ni. Nak hasilnya yang Tuhan beri selalu atas dunia ni. Apa panggil feedback hok boleh. Hok ni kecewa kita. Jadi pahala sepatutnya kita nak boleh di hari akhirat tu besar dah tu lagi. 99% ni Tuhan nak cadai balas di akhirat. Tuhan tak ada cadai di dunia. Hok tu 1% je. Di dunia ni hok tu boleh tak boleh tu orang panggil konten. Kita beli mutu. Orang beli mutu, ya we payung. Tanya kata kita nak mutu ke nak payung. Ya kita lah ni kita duk tukar tu. Duk tukar di antara mutu dengan payung. Dia beli mutu Suzuki kan beli mutu Honda. Kerana dia mau we barang tank, we payung. Bui apa lagi? Bui apa ni? Pelita pecek, baju cekek. Kita dah nak hot tu. Kalau nak hot tu heavy hot tu. Memang boleh cerak dah dia buat. Hot tu janji nak wi. Tetapi apabila kita ambil nasibud dunia, orang panggil kembali kepada sebuah dunia, habuwe hot dunia, maka dia bolehlah habuwe hot dunia. Tapi akhirat kosong. Habis kita kena ingat, jangan mane kepada konten tu banyak dah. Kita infak fi sabilillah, kita bantu orang fakir miskin, kita bantu orang yang susah, kita beri ke orang. Kerana Nabi kata infak, nascaya kamu akan diinfakkan. Beri hari ni Tuhan balas ada. Beri pak Tuhan balas ada. Kalau kita dengar orang-orang yang sebut, para-para asatizah yang mengajar royak, dia akan royak kerana itu adalah hadis Nabi yang Nabi memberitahu kepada kita. Hak tu apa orang panggil konten yang bui, orang panggil nasibud dunia yang kita nak boleh di atas dunia ni. Tetapi habuwe akhirat tu banyak lagi. Tetapi kalulah sekiranya kita ni tupu kepada ninya, tupu kepada hak nak ke dunia saja. Nak kepada dunia, kita sedekah ke demo banyak, infak ke demo banyak, bantu ke demo banyak, tapi tak ada kerana Allah. Orang panggil kerana nawi boleh ke kita kelak. Tuhan nak balas. Orang ni pun tak mahu juga, tak sempurna. Kerana kita nak apa? Nasibud dunia. Kita nak hak dunia lagi. Apabila kita nak hak dunia, maka bolehlah dunia. Molek nak konten tu molek, tetapi nya hak paling utama sekali nya apa? Hak no. Habis tanya kata kita beli nak apa? Nak kereta ke nak payung? Tentu kita jawab kita nak kereta. Tetapi berapakah kita dah berubuk ke payung, kita tak berubuk ke kereta? Ini kita silap faham dalam jakah langkah hidup kita di hari ini. Habis kita betul lah niat kita mukhlisina lillah. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak ada tujuan lain. Tu baru cuci. Orang panggil boleh. Penuh stokor ada. Penuh stokor. Jangan duk nanti nak habuwe hak dunia. Habuwe hak dunia ni konten memang tu habui. Demo buat cerak dah tu habui. Tak usah dah gaduh lah kena-kena pun. Demo bui. Kalau kita tak terima hari tu, orang tak payah orang kita. Beli barang, beli mutu waklai mutu berat, barang tag lupa mai, berisak mai tu lah tak. Tak usah dah bimbel tu. Hok bimbel kita takut kita tak ada waklai mutu, waklai payung saja. Hok ni rugi. Hok ni rugi ibu bapa. Baik. Munasabahnya hari ni, sedikit sebanyak yang kita nak membicarakan. Kita ambil diskusi cara berfikir bersama. Apabila kita bentangkan Nabi Muhammad, berarti semua tauladan dia ni adalah contoh yang kita kena menghargai dan juga
mengikuti. Jadi banyak lagi sudut-sudut yang kita kena ngaji hak Nabi. Bukan jangan kita ngaji hak Nabi benda yang sakut dengan ibadat pesing khususi saja. Tetapi bahkan ibadat hak pesing umumi pun banyak. Kadang-kadang ibadat yang tak ada berkait, tak ada muqayyad dengan apa-apa pun banyak lagi ibadat-ibadat lain yang Nabi buat. Itulah kerana apa? Kerana Nabi ni adalah benda yang ulung sekalinya, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang akhlak Nabi, perangai Nabi. Oh ni sering sekali abang kalau gilah kecek mana-mana pun akan sebut dan akan colek juga waktu baik kerak-pe ataupun kita supai-supai daripada sejarah kehidupan Nabi, betul akhlak dia. Kerana tak ada orang balas ni atas dunia. Habis tu kita sering duk kecek sangat. Sekurang-kurangnya kita boleh seakhir-akhir tu. Kerana apa? Di sisi Rasulullah, sebagaimana Rasul Allah Ta'ala memuji Nabi, orang panggil madah, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata geno, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam suratul Qalam. Ayat ni memberi hikmat yang begitu besar untuk kita dapat faham. Dua ayat kata Allah Ta'ala muji Nabi Muhammad, kata mu ni, hey Muhammad, mu ni puji Nabi kita, mu ni mengatasi kepada akhlak-akhlak orang. Akhlak orang dah. Akhlak yang molek memang ada dah, tetapi kamu mengatasi kepada akhlak-akhlak orang lain. Ini Nabi SAW. Kerana tingkah laku Nabi ni luar biasa daripada orang. Cara kecek Nabi pun sebagaimana dulu amba pernah mai kecek sini. Nabi ni bukan orang yang bercakap cepat, dan bukan dia kecek dengan suara dia tu derah dakwah, dan dia pun orang panggil bukan slow dakwah, orang panggil ausat Tuhan, pertengahan. Orang biasa tu faham dan takak dan mudah bagi orang nak ambil ingat. Habis kata apa sahabat mudah ingat hadis-hadis Nabi. Di antaranya Nabi ni kecek tak cepat. Kecek orang panggil sebutir. Dia tak ada bahasa wahipo pro wasah bih itu tak ada. Pengen kita adalah baca Fatihah senapah. Nabi tak ada lah tu. Nabi kecek orang panggil satu demi satu, cara mufassal dia nyata dan jelas. Dan Nabi lah orang yang paling fasih sekali di segi kecek pelughatul arabiyyatul mubin. Ini adalah akhlak Nabi. Nabi ni apabila nak royak kata orang tengok ke dia, biasa dia tak serupa dengan nabi-nabi lain. Nabi ni kadang-kadang orang tengok nampak biasa. Kalau duduk dengan orang ramai, Nabi tak dapat nak bezakan dengan orang ramai-ramai. Kalau orang panggil kata nak royak cantik, memang Nabi jangok, Nabi cantik, Nabi handsome, Nabi cukup lengkap. Tetapi apa duduk dalam orang ramai-ramai, orang panggil tak ada jadi, orang panggil tertarik dah biasa je, serupa dengan orang ramai-ramai. Habis kalau Nabi Makkah, serupa dengan orang ramai-ramai. Tak ada kata kek dam ni fung kau, tak ada. Ni bukan style Nabi. Train Nabi bukan balas tu. Nabi biasa je kalau dengan orang ramai. Tetapi apabila Nabi duduk sore, orang akan tengok, nampak kewibawaan, kehebatan dia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia duduk sore, nampaklah kewibawaan dia. Nabi ni bukan orang cakap banyak, tetapi apabila dia cakap, orang lain tu akan dia apabila dengar kata dia. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni la yantiku anil hawa, tak kecek benda tu baik daripada hawa nafsu dia. Dia tak ada waktu baik. Illa ma wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Iaitu apa? Malaikat wahyu daripada Allah Ta'ala sahaja. Jualah yang Nabi kecek.
Habis tu apa-apa yang Nabi sebut adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Wa emo pandok ataupun panjang itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi, kebiasaan Nabi duduk di tempat biasa dengan keadaan biasa, suasana biasa, dengan orang-orang yang biasa yang Nabi duduk. Kadang-kadang Nabi tidur di dalam rumah dia ni. Di satu-satu ketika kadang-kadangnya Anas biasa cerita di antara hadisnya, Nabi ni bangun ni, ia lapik di atas tempat tidur Nabi ni kayu-kayu, maka bekas belakang Nabi. Beza dengan kita. Amin, kita ambil wak paduan dengan kehidupan kita di hari ni. Kita beza dengan Nabi. Di segi orang panggil cara hidup. Nabi ni bekah. Kita cari bekah tak temu kalau kita tidur. Kita tidur tak lembek, kita tidur oh iya. Bukan nak lari tapi tidur tak lembek. Nak royak beza ni antara kehidupan Nabi. Nabi pilih duduk balas tu lagi. Jadi bekah tidur Nabi kita ni orang hadau kalau pergi ke mana-mana, tempat lain-lain kalau kita musafir, kita tak jauh lah tidur tempat tamada. Tempat hok jadi orang panggil sakit urat. Nak jadi orang panggil kari urat pingin dak lah kita nya. Tapi Nabi biasa. Ini baginda Rasulullah. Nerayak kata hidup dia suasana biasa. Kalau dia nak dok tak biasa boleh tak? Boleh, tetapi dia pilih cara hidup tu. Habisnya ingat satu kali Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia biasa kata, satu kali dia biasa makan dengan makanan yang sedap. Dia kata aku malu. Makan apa? Makanan itu adalah makanan roti yang buat daripada gandum. Ya gandum ni ada beberapa jenis, beberapa grade dia orang panggil. Gandum orang dulu beberapa grade. Jadi supaya kita lah kalau makan nasi ni, nasi kita lah ni beberapa grade juga. Ada beras harga murah, murah lagi tu beras usai. Beras teruk sikit tu, lepas tu beras je kau naik harga, naik hingga sampai ke harga apa beras lah ni duk mahal duk timur, beras apa basmati misalnya. Jadi banyaklah di antara beras-beras yang dia mau jual. Tu begitu juga Sayyidina Umar pada satu ketika, Umar kata dia malu nak makan. Dia nak malu, berasa malu apa? Kerana dia biasa duduk dengan Nabi, berasa tengok Nabi, berasa kata, oi tak lagi, tak tergamuk nak makan. Tak tergamuk nak makan kerana benda ni Nabi tak biasa makan. Gandum hok biasa lembut ni. Orang panggil roti. Gandum lembut awak roti ni. Dia tak biasa makan. Nabi tak biasa makan. Nabi makan gandum hok kasar-kasar. Gandum harga murah. Kecek benar-benar gandum harga murah. Bukan gandum orang mudun, orang lebandar dak. Bukan ambo nak kecek nak tawi lari, tawi makan, makanlah. Ni royak cara kehidupan Nabi. Zuhurnya Nabi. Makan biasa sehingga Sayyidina Umar ni malu. Satu kalinya Abdullah bin Umar pakai baju mari molek. Umar kata aku tak boleh pakai balas ni, aku malu. Aku nak pakai balas ni je. Baju dia ni dengan kain biasa yang gerasak kena di kulit, kadang-kadang berasa ni gatal dan pedihnya. Orang panggil duk tak sedap, tak selesa, tak serupa dengan orang kain pakai kain gomah kain molek. Ini baginda Rasulullah zuhur. Sayyidina Umar dia kata dia malu nak pakai balas tu, nak pakai hebat-hebat. Hingga sampai benda ni dicerita pula satu ketikanya siapa dia, iaitu Umar bin Abdul Aziz, cucu kepada Sayyidina Umar, hingga orang gelar kata khalifah yang kelima, iaitu dia ni jadi khalifah, jadi raja, khalifah bagi negara Islam pada masa tu. Beberapa negeri duduk bawah apa ni jajah Islam masa tu. Tetapi raja dia biasa aja. Umar bin Abdul Aziz ni adalah biasa aja. Duduk dia biasa aja. Sehingga dia tak gamuk nak pakai baju molek. Malaikat tekoh hari nak terubik cara tangkan sungguh.
Di antara kalangan nak berjumpa dengan orang Rom dan Farisi dan sebagainya, orang membesar. Kebiasaan dia pakai serupa dengan anak orang ramai-ramai. Kebiasaan dia pakai serupa dengan orang ramai-ramai. Sehingganya kerana Umar bin Abdul Aziz ni, kerana dia ni dia anak daripada raja dah, titik bari orang hebat dah, maka dia diasuh di dalam istana dan sebagainya, tempat yang mewah. Tetapi apabila dia besar, dia pakai dengan pakaian yang begitu robek, tak molek. Kain orang panggil bukan kain mahal, yang mana pada waktu budak ni dia pakai dengan pakaian yang kain lembut. Tetapi apabila seterah mana dia jadi khalifah, dia pakai dengan kain biasa, kain murah, sehingga kulit dia ni lokoh. Ni subhanallah, nak royak kata para salafus soleh dulu. Dia kata aku malu nak pakai barang-barang harga mahal. Kerana Rasulullah sebagai pemimpin yang terbesar sekali, dia tak ada pakai sekali barang yang berharga. Inilah di antaranya sikapnya orang dulu terhadap Rasulullah. Ini cinta mereka kepada Rasulullah dan ingin nak tiru jejak langkah Rasulullah. Ini para salafus soleh dulu. Maka kembalilah pada kita tanya, apa lagi yang kita di hari ini yang kita berasa kata kita boleh tunjuk, tak usah tunjuk ke orang, tunjuk ke diri kita sendiri, kata apakah lagi yang kita belum mencontohi baginda Rasulullah. Kita pisah isi benda tu masuk, isi benda tu masuk. Inilah di antaranya. Satu laginya ialah Rasulullah bukan orang yang betul ke orang panggil siriat. Kalau kita tengok kadang-kadang orang pemimpin ni duduk betul dia, kerana Rasulullah ni sifat pemimpin. Pemimpin kepada sekalian alam ni. Tetapi Rasulullah bukan orang sifat biasa siriat, orang panggil kerah kaum, orang nak tengok tak berani, nak jengok tak berani, nak tegur tak berani. Ni bukan Rasulullah. Rasulullah biasa. Terutama sekalinya yang amba nak sebut ialah Rasulullah dengan keluarga dia. Rasulullah dengan keluarga dia, dengan bini dia, dengan anak dia, dengan cucu dia. Ini Rasulullah. Maaf, Rasulullah, ibu bapa, satu kalinya Rasulullah biasa sebut di dalam hadis dia kata, apa, aku ni adalah orang yang lebih baik, senang hati apabila baik dengan ahli aku. Ana khairun li ahli. Mana pun Nabi ni lebih baik kasih kepada anak bini dia. Dia tak buat anak bini dia sakit hati dengan sebab dia. Dia tak buat anak bini dia tu gerau dengan sebab dia. Dia kepatuhan yang berlaku kepada anak bini terhadap Rasulullah, dia dengan sebab gerau, takut. Kita di hari ini kita asuh anak kita untuk mereka itu geram dan takut kita. Jadi dia tu patuh kita dengan sebab dia takut. Dia tak serupa Rasulullah mentauladani kepada mereka. Bahkan Rasulullah buih apa? Buih hati. Ini Rasulullah. Kanya kata Rasulullah besok main gurah tak? Rasulullah acak kali gurah. Gurah dengan dalam rumah tangga dia. Terutama mudah-mudah yang amal kecil orang panggil gurah dengan bini, gurah dengan isteri dia. Ni ni sunnah juga ni. Kadang-kadang kita ni mula-mula tu gurah lah. Tekah mula-mula menikah, mula-mula akad nikah, lepas akad nikah tu, duk mula-mula sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu, gurah semata bagi reteh. Tak ada nak malai bergurah. Lepas pada tu senyap. Tak ada bergurau-gurau, kadang-kadang duk buculik ni sore, buculik ni sore. Ni bukan Rasulullah yang siapa akhir dia pun balah tu lah Rasulullah. Gurau Nabi. Nabi itulah pucuk heret gurau. Ia tak nanti kata demo hajak gurau. Nabi itulah orang panggil cocok. We kawin bini-bini dia tu gurau. Orang panggil main. Ini Nabi. Nabi satu kalinya Nabi hajak Aisyah. Ya kata Nabi ni bergurau. Hajak Aisyah Belombo.
badu hungga. Badu hungga. Sebenarnya hungga ni benar Nabi jatuh. Tetapi Nabi kata aku tua. Habis benar mu Aisyah. Benar mu Aisyah. Ani di antara Nabi hungga mai dengan bini dia, orang panggil buat, orang panggil suasana dalam rumah tangga dia tu jadi harmoni, segar. Jangan we jadi bucu le ni duk sebelah le tu sebelah, le ni sebelah, hok duduk murau, hok ni duk masih, hok ni duk catung. Ya tak ada balah tu. Bukan sunnah, bukan hidup pasal sunnah. Jadi Rasulullah hajak gurah. Ni di antaranya. Dan Nabi ni banyak kali lah di antara hajak manoh lah, hajak tewah naik kuda lah, dan bergurau di dalam rumah lah. Orang panggil bergurau yang sepatutnya lah. Bukan bergurau sampai kepecah kepala ni, bukan dah lah tu. Gurau benda yang sepatutnya. Jadi hingga siapa kadang-kadang ni tewah pula dengan Aisyah ni kadang-kadang. Adalah satu ketika teriwayat katanya Nabi benar Aisyah tak gerak. Nabi Aisyah Allah, Nabi tak kata ni ayat atas sikap Nabi. Sehingga Aisyah kata, dulu tak apalah mu Rasulullah benar. Tapi lah ni kerana aku ni badai gemuk. Aisyah dia mengaku kerana dia umur banyak sikit badai dia gemuk sikit, besar tak apa dulu. Jadi benarnya Rasulullah. Ini ayat kata Nabi. Nabi apabila makan satu-satu benda, dia tak tunjuk bagi orang panggil tak tarik air muka dia. Cumanya dia pandai sebut dengan benda yang molek. Habisnya falyakul khairan, kata benda-benda molek. Dia tak kata sebut teh yang tak molek. Kita ni akan sebut selalu. Ini kita nak mencontohi payah di antara. Ada satu kalinya sahabat Nabi, dia orang mega luar negeri, kelik mesapawan Madinah, maka dia wak keliklah satu jenis wak kayu daripada bana Sin, daripada bana Cina, wak kelik satu barang, maka dia ajaklah Nabi untuk pergi makan, pergi kecak wak kayu tu makan. Maka Nabi pergilah dengan sahabat dia kepada rumah orang yang menego sana, tajir daripada sahabat dia sana. Ya cara dia dah nak makan, Nabi lah orang yang makan dulu. Sahabat nak tengok dulu makan, tengok Nabi makan. Ni akhlak pokok sahabat. Dia tak gaduh nak berubuk. Ada kita ni berubuk dengan tok guru, dengan baba, dengan orang yang jadi biasa jadi guru kita gebuk tak kita dulu. Ni dak ni sahabat tek Nabi tu makan dulu. Ni antara sikapnya. Nabi kecak ambil makan, buh dalam mulut dan Nabi mamak makan. Sahabat pun nak mari makan, tek Nabi pergi, tak pergi makan. Nabi duk makan ke dia seorang. Makan hingga sampai habis butir biji buah sana. Maka sahabat ni nak makan, maka Nabi lari, demo pun tak makan. Dan Nabi pergi tangan tak pergi makan, tak makan lah demo pun. Berhenti sekat tu. Maka tuan rumah akan tanyalah kepada Nabi, balah mana Rasulullah buah kayu daripada negeri Cina ni? Maka Rasulullah kata, wallahi laziz, demi Allah sedapnya buah kayu ni. Ni Masya Allah Rasulullah. Dia tak jawab, kata nak komen, kata berasalah ni berasa jadi payah berasa telajak manis kita banyak komen. Kalau bini orang Cina kita buat teh, buat kafe kena tu kena ni tawar dah ni, kena ni manis dah ni, kena ni tak suka orang kemari dulu ni. Jadi banyak komen yang kita kata. Kadang-kadang kalau kita tak sebut pun air muka kita tarik jadi balas lain. Tetapi Rasulullah ni tak ada. Rasulullah ni tak ada ibu bapa, tak ada waktu ubai. Jenis benda-benda balas tu. Ini dia antara sunnah yang kita patut orang panggil ikuti mentauladani bersama. Tanya kata apa Rasulullah tak bagi sahabat dia makan. Maka jawapannya setelah mana Nabi terkelik, ada kelik. Maka adalah salah seorang sahabat radhiyallahu anhu tanya Rasulullah, apa Rasulullah mun tak bagi aku makan kata kayu tadi? Dia kata mung tak boleh makan.
Kerana buah kayu tadi itu apabila dia masuk dalam mulutku, cukup masih. Kerana orang Arab tak kenal mana jenis buah kayu hok luar, hok betuk masih balas tu. Nabi takut po sahabat dia makan. Sekurang-kurang kalau sahabat tu tak sebut kata masih ke tak sedap pun, dia akan buat tu baik. Orang panggil perasaan tu dengan tikah laku petik keria tu baik. Air muka kegeno dan sebagainya. Maka habis itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari tak boleh makan. Jadi sahabat pahir. Ini mengatakan mencontohi sahabat, mencontohi Nabi adalah benda yang tak dapat nak menggurihkan hati orang lain. Tak dapat menggurihkan hati orang lain. Mereka orang yang cukup-cukup dene kepada Nabi, dene kepada agama. Habis itulah demo tu tuduh Nabi. Sebagaimana di hari ini kita tahu hebohnya. Sehingga demo orang panggil Nabi ni demo ambil wak gambar katung, gambar karikatur. Gambar katung tepek ke dalam Eropah dan sebagainya. Jadi wak gambar yang lucu, yang tak molek kepada Nabi kita. Sebagaimana yang baru ni berlaku di Perancis. Dan sehingganya pertanda tiba di Perancis sendiri pun, kerana orang yang buat tadi tu dibunuh oleh seorang Islam dan dia mati. Dan orang Islam yang bunuh kena bunuh pula tu, orang panggil wisaman tu, mati tu. Mati dia. Jadi orang yang buat leceh kepada Nabi tu, hina ke Nabi tu, orang bunuh mati, kerak tekak, maka serdadu Perancis ni igat dia dengan cara bedil, mati. Maka lain daripada tu, dia tak mada lagi sehingganya pertahanan tiba di Amerika, pertahanan tiba di Perancis ni, tu baik pula mari kata tuduh. Kata wakpokah gi komen Nabi demo ni serupa dengan jadi aciakon. Ini ibu bapa cuba ambil mikir bersama. Kita kena ambil tahu hal ni. Kerana orang yang demo kutuk tu adalah orang yang tak boleh tepat nak tik, tak ada tepat nak tik, tak ada tepat nak komen, tak boleh. Kerana dalam akidah kita nak komen ke Nabi tak boleh. Nabi ni dan keluarga dia adalah satu setaman yang kita nak komen tak boleh dia. Kerana dia cukup hak Tuhan beri kesempurnaan di atas diri dia. Kerana dia tu maksum, dijaga dah. Benda hak dulu dan benda akan datang. Tapi ada balas ni, habis itulah kita katanya kita umat Islam sejagat seluruh dunia peraknam kepada orang yang buat caci hamung kepada Nabi. Dan juga walaupun demo jadi pertanda tiba di ke apa sekalipun, tetapi demo kata balas tu berarti demo juga aciakan juga. Habis kata man ittahama bil irhab fahuwa irhab. Demo kata dengan kata kita ni tuan, sebenarnya demo itulah tuan. Orang yang kata Nabi tuan, demo tu lebih tuan lagi. Nabi tak ada benda tu. Habis ni ibu bapa kita adalah di hari ini nak anjurkan masyarakat kita akad torah. We naik jadi orang yang bermusakaf dia dengan semasa. Jangan we dah lak we dah mudah kata mudah. Sehingganya di hari ini di antara negeri-negeri Arab, beberapa negeri, banyak utai negeri, orang panggil kuambat, tak beli barang hok tu baik daripada Fransa. Tak beli barang daripada Fransa. Hari ini bergaduh. Kemarin tu baik berita kemarin duta-duta Fransa kecek dengan ulama Mesir, mintalah janganlah kuambat. Kenapa? Hasilnya negeri demo nak makan tak ada je. Kerana orang yang beripuk banyak di hari ini siapa dia? Orang Islam. Dan barang mereka itu tak boleh nak tu baik nak jual tak tu baik barang baju ke apa, kain ke apa, asal kemari di made in France. Demo tak make, demo tak beli, demo tak guna. Jadi padah dengan muka demo buat balas tu. Dan demo tak menghargai Nabi kita. Kita lagi tak biasa duk kata ke Nabi demo. Kita tak biasa duk huduhkan agama demo. Kita tak biasa duk mencacikan agama demo. Kerana ni adalah landasan kita Nabi hajar kita. Hajar kita tak wi kita duk tuduh Tuhan demo, tuduh agama demo, tuduh cara hidup kita tak tuduh. Demo kita. Lakum dinukum waliyadin.
For demo agama demo kita agama kita. Demo jangan dok kata lah ke agama kita. Kita tak ada kata sikit ke agama demo. Demo tak jangan dok kata lah ke nabi kita. Kita tak ada kata sikit ke nabi demo. Demo jangan dia cucuk ke Tuhan kita. Kita tak biasa dia cucuk ke Tuhan demo. Ha demo nak pergi jid sabta dengan balah mana tu ha demo. Ikut demo lagi ha demo. Kita hak kita pada demo dia jangan dia masuk campur lah hak kita jangan dia bercara. Dalam hak agama ni benar sensitif. Benar lah it on. Habis jangan pandang manda kita buat. Buktinya tu baik dah gini. Dan kita cukup-cukup orang panggil kata benci ke orang. Benci daripada apa-apa lagi orang yang cucuk Nabi. Orang yang cucuk Nabi. Kenapa? Kita ni manusia je duk makan, duk berak. Malaikat semua di langit mana puji Nabi belaka. Pada demo lebih pada malaikat. Jadi apa? Dia cucuk Nabi. Habis itu ibu bapa kaum muslimin muslimat yang dihormati semua. Kita di hari ini kena ambil sikap. Kita di hari ini kena ambil mauqif. Kita di hari ini kena ambil cujun. Kita kena kenal kata tuan-tuan kita tu siapa dia. Kita ni adalah orang penganut agama Islam yang memikul amanah Tuhan. Bukan sekadar kata mari duk buat kita hubungan kita rapat saja dengan Allah Ta'ala, tetapi kita hubungan kita sesama manusia kita tak tersebar. Rugi balah tu rugi. Tak sempurna kita keimanan kita. Kita tak akan boleh mengecapi kemanisan iman yang Rasulullah kata halawatul iman. Kita tak redha dan kita tak suka kepada sesiapa dia yang mengejek dan cucuk kepada Nabi. Kerana Nabi tak ada tempat nak tik. Walau boleh modok cucuk, Nabi tak ada hope. Tak ada hope apa lagi Nabi. Sikit pun tak ada hope. Kata tergugat ke agama Islam tak tergugat, tetapi kita ni walau tergugat tak tergugat sekalipun, tetapi kita selaku sebagai mukmin yang qanitin, yang betul-betul tulai dengan agama Allah, kita kena ambil sikap. Bukan kata duk sungat ular keramat duk kelip pa dia mau nak kata belah mana nak buat lah mana tak ada poi ikut dia, tak ada kata kita, dia kata Nabi ni bukan. Kita agama Islam, Nabi kita adalah Nabi yang kita wajib kena kasih ke dia lebih daripada diri kita dan lebih daripada ibu bapa kita, lebih daripada apa-apa yang kita kuasa, yang kita milik di atas dunia ni. Ni arti contoh kata kita kasih Nabi. Kalau kita ada ayat kata kita cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, kasih Nabi, kasih Nabi, kasih Nabi, rindu ke Nabi, rindu ke Nabi, rindu ke Nabi, tetapi apa yang kita buat, kita tak ada ambil sikap sikit bau. Tak ada apa kita tak ada berasa geno. Tak ada berasa pedih, tak ada berasa geno kita. Pok katik je orang kata ke Nabi. Sedangkan Sayyidina Umar dulu orang sebut kata Nabi mati lagi, dia kata aku akan pangkal lahir dia. Ni cukup-cukup kasih ke Nabi. Cukup-cukup kasih ke Nabi. Habis inilah kita selaku sebagai orang Islam yang hamlur risalah Muhammadiyah, kita kena bersikap tegas. Ia tepat kena pedah, dia pedah kerana lado. Tetapi kalau tepat manis, memang manis, dia sakar. Tapi kena duk wi kena. Ketika jadi lado, kena wi pedah bersifat lado. Tetapi ketika manis, munasabah lah tegah tu. Jadi je kitanya ialah sakar. Habis wi kena. Jangan jadi kita orang, kita sendiri orang si penganut Islam macam serupa dengan sadak makan kerana. Kita duk pikul agama kita, tetapi kita selik sadak tak kena oleh belakang. Sadak itulah yang duk makan kerana kita duk bedah yak celeret. Jadi kita sendiri, kita duk bimbing, kita duk takut balas tu. Pak apakah kita nak boleh syafaat kepada Nabi, sedangkan Nabi besar kita tak pandai nak difak sikit bau. Tak ada nak difak, tak ada nak tolong tepih. Nak pergi lawan dengan demo tu masa tak makan cekak, tapi nak tolong tepih lagi tak mudah. Faham tu ukurlah keimanan kita. Sepatut dak kata kita ni nak giduk kata yang Nabi kata al-mar'u al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan duduk sekali dengan orang yang dia kasih. Kalau kita kasih Nabi, kita nak duduk sekali Nabi. Tetapi apa bukti yang boleh tunjuk kata mung tu kasih kepada Nabi? Itulah arti yang sebenar, hakikat yang kita kena terima di hari ini.
Janganlah sekadar-kadar kata kita dakat diri sekadar kita untuk melepas diri kita. Kita lepas diri kita, demo hidup main. Oh ni prenek orang suku, bukan kerja kita. Pas kita duk mengucap 2 kelima syahadah buat apa? Kita duk semayang buat apa? Kerana Islam bukan sekadar tu, bukan cukup dengan sekadar tu. Beberapa benda yang kita kena buat yang mencakupi dengan Islam, digelar kata syumuliyatul Islamiyah ni, kena cukup habis. Bukan kita ambil satu bucu lain kita kena gadar, kita tak berasa geno. Bukan. Jangan jadi pengasadak yang makan kono tadi. Maka itulah sekodarnya hari ini sebagai tausiah ataupun pesan ni ambo, kerana sebagai apa ni bui mauizah untuk kita berfikir bersama. Maka tak ada siapa dia boleh suka kata siapa dia tu kasih ke Nabi lebih pada siapa dia ataupun kurang pada siapa dia. Malaikat Nabi yang dulu biasa suka lah orang masa dia. Kita ni kita nak suka tak boleh. Siapa dia yang nak suka? Kita sendirilah. Kita lah wikrok kita sendiri. Kita lah prakmen diri kita sendiri. Prakmen tengok, buat analisis tengok kata kita ni setara mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh ke tak? Betul benar ke tak? Kata kita ni sentiasa berselawat ke Nabi ataupun tak betul, mulut saja duk berselawat. Supaya dengan orang para orang munafik dulu. Mulut je pandai bertutur tapi hati bukan kok tu. Oh tu tak lain tak bukan supaya orang buruk turu. Turu dia pandai kata tapi dia tak tahu kata apa dia duk kata. Pandai orang suruh baca bismillah baca mulai, tetapi dia arti ke tak arti bismillah yang dia duk baca. Dia pandai wis saleh tapi dia reti ke tak apa arti saleh. Oh tu turu. Ni kita manusia ni bukan turu. Kita kena tulang betul. Habis tu kita lah analisiskan kita sendiri, kita lah prakmen kita sendiri. Wema itu apakah mauqif kita di hari ini? Itulah ibu bapa hadirin hadirat yang mengikuti dalam ruangan ni, agaknya sedikit sebanyak daripada ucapan ambo. Kalau sekiranya ada silap ataupun kasar dalam tutur kata ambo, agaklah maaf kat ambo banyak-banyak. Kerana ambo ni kadang-kadang kecek, ada terubiklah benda-benda yang tak sepatutnya orang panggil kasar dalam KCP. Agak maaf lah banyak-banyak. Tapi kalau sekiranya apa yang ambo kecek itu muafaqah dengan kitabullah dan juga muafaqah dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambillah guna bersama, mentauladanilah. Kerana kita dua neraca itulah, dua benda itulah sebagai wak neraca ukur kita. Ukur kita, iaitu Alkitab wa sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sekadar tu dululah. Semoganya nafa'ana wa iyyakum jami'an, kita dapat manfaat bersama wa emo yang duk dengar dan juga amo sendiri. Kerana amo ni berharap kepada pelajaran banyak lagi, iaitu pelajaran kehidupan, pelajaran dari segi agama dan sebagainya, beberapa benda lagi yang menempuhi. Jadi di hari ini rasanya benda yang patut kita menghadapi banyak, buat balah mana benda kita buat semua tu adalah benda yang Tuhan redha. Kita nak pergi menghadapi Tuhan. Gena-gena pun kita nak lari tak leh. Kita kena menghadapi Tuhan. Janganlah duk lalai-lalaikan, rugikan masa kita. Rugikan masa kita. Rugi banyak kalau kehidupan kita tak ada menghiaskan dengan ilmu pengetahuan. Kalau hidup dengan tak ada tahu ke mana, orang panggil sepenggal lembu telucuk tak boleh hidung ni kak, rugilah kita. Kita tak temu dengan kebenaran sebila-bila apabila kita tak berdamping diri dengan agama, tak berdamping diri dengan ilmu agama, tak berdamping diri dengan lumrah yang agama kehendak. Maka hari ini sekadar tu dulu. Akhir kata, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.